Hai semua, Assalamualaikum. Bersama dengan Cikgu Mazidah untuk kelas matematik tahun 2. Hari ini kita akan belajar dua perkara. Yang pertama, kenali unit mililiter dan liter. Okey, yang kedua, kita akan sukat isi padu cecair. Okey, sebelum itu cikgu akan terangkan apa itu mililiter dan liter. Okey, yang pertama, mililiter. Simbol bagi mililiter ialah ml atau ditulis begini macam cikgu tunjuk ni. Yang kedua, unit mililiter ni digunakan untuk sukatan yang sedikit. Okey. Dan yang ketiga, contoh yang menggunakan mililiter ialah ubat, jus, air minuman dan susu. Semuanya yang melibatkan cecair yang sedikit. Okey, seterusnya kita pergi kepada unit liter. Simbol bagi unit liter ialah L ataupun yang seperti cikgu tunjukkan pada paparan ini. Okey, yang kedua, liter digunakan untuk sukatan yang banyak. Okey. Dan yang ketiga, contoh liter kita ada tangki air, tong minyak dan baldi. Okey, bekas yang besar dan isi padunya pun banyak. Jadi sebab tu kita gunakan unit liter. Itu beza antara mililiter dan liter. Okey, sekarang cikgu akan ajar murid-murid macam mana kita nak menyukat isi padu cecair. Okey, di hadapan murid-murid ada gambar satu. Kita panggil ni silinder. Okey, silinder penyukat. Okay, kalau kat makmal sains mungkin murid-murid biasa lihat. Yang ni kita guna untuk sukat isi padu cecair. Ataupun kita guna bikar. Okay, bikar ni pun ada senggat dan untuk menyukat. Jadi sebab tu kita boleh gunakan bikar ataupun silinder penyukat untuk menyukat isi padu cecair dengan lebih mudah. Okay, cikgu akan ajar murid-murid macam mana kita nak baca isi padu cecair pada silinder penyukat. Okey, perhatikan pada gambar di hadapan. Okey, ini adalah silinder penyukat dan cecair itu sehingga pada senggatan ini. Okey, macam mana cara untuk kita baca? Okey, yang pertama, kedudukan mata kita separas dengan cecair dalam silinder penyukat. Okey, mesti lurus pada cecair dalam silinder penyukat. Okey, ini cara yang betul untuk kita baca sukatan pada silinder. Okey, ini cara yang betul. Okey, cara yang salah kalau kita lihat daripada pandangan atas. Okey, ataupun kita berdiri, sambil berdiri kita baca pada sukatan, itu adalah cara yang salah. Ataupun kita tengok daripada bawah. Itu pun cara yang salah. Mungkin kita takkan dapat bacaan yang tepat. Jadi, mata haruslah separas dengan cecair dalam silinder. Okey. Kita boleh tengok di sini bacaannya ialah 50 mililiter ataupun 50 ml. Ml ni mewakili mililiter. Macam mana tahu mililiter? Okey. Kita akan tengok pada contoh seterusnya. Okey, boleh tengok. Sini ada beberapa contoh cecair yang diletakkan pada silinder penyukat dan juga bikar. Okay, kita akan cuba baca sukatan pada silinder penyukat dan juga bikar tersebut. Okay, kita tengok contoh yang pertama. Okay, yang pertama, gambar silinder penyukat ni berapa bacaan pada silinder penyukat tersebut. Okay, yang pertama kita pastikan mata kita berada pada separas cecair tersebut. Okay, paras cecair tersebut tepat pada paras cecair. Kemudian kita tengok unit pada penyukat, silinder penyukat tersebut ialah ml ataupun mililiter. Jadi, bila kita baca, kita akan sebut sekali dengan unit. Okey. Sekarang ni berapa? 600 mililiter. Okey, cara untuk tulis 600 mililiter ialah seperti ini. Okey. Okey, jom kita tengok contoh yang kedua. Sama juga silinder penyukat. Kita boleh tengok unitnya pada silinder penyukat ialah ml. Okey, kemudian mata kita haruslah separas dengan cecair tersebut.
Okey. Kemudian kita boleh baca berapa sukatan silinder ini ialah 50 ml. Okey, cara kita nak tulis 50 ml. Okey, seperti yang cikgu tunjuk di hadapan. Okey, seterusnya pada bikar. Okey, sama juga cara untuk baca. Bikar ni mungkin dia punya lebar dia punya permukaan dia lebih lebar. Okey, jadi kita boleh tengok di sini ada unit dia ml, okey, ataupun mililiter. Kita punya mata haruslah separas. Okay, kemudian kita baca bacaannya yang tepat iaitu 300 ml ataupun boleh ditulis 300 ml. Okey, seterusnya kita tengok pada bikar, unitnya ialah ml ataupun mililiter. Kemudian kedudukan mata kita haruslah separas dengan air ataupun cecair tersebut. Okey, kemudian baru kita boleh tetapkan berapa sukatan air tersebut. Yang ini ialah 200 ml ataupun kita boleh tulis sebagai 200 ml. Okey, murid-murid. Begitu juga dengan liter. Okey, kalau bekasnya ada simbol L, itu ialah liter. Okey, bacaan masih sama, cuma kita kena tukarkan unitnya daripada mililiter kepada liter. Okey, kita cuba soalan ini. Ini soalan ada dalam buku teks. Okey, berapakah isi padu cecair di dalam bekas? Okey, kita tengok yang pertama. Okey, apa yang cikgu terangkan tadi ialah yang penting kedudukan mata kita. Okey, kalau kita boleh buat teori betul-betul, kena pastikan kedudukan mata kita tu tepat pada senggatan cecair tersebut. Okey, di sini ialah 80. Unitnya pada bikar ialah ml. Jadi, kita boleh katakan cecair dalam bikar ini ialah sebanyak 80 ml. Okey, bagi soalan B, pada silinder penyukat ni, okay, kedudukan mata kita haruslah selaras ataupun sebaris dengan kedudukan cecair. Okey, kita tengok sini adalah 700. Okey, unitnya ialah mililiter. Jadi, jawapannya ialah 700 mililiter ialah isi padu cecair dalam bekas B. Okey, bekas C. Kedudukan mata kita macam biasa harus tepat pada cecair. Kemudian kita baca unitnya ialah mililiter dan kita boleh tengok di sini ialah 2000 mililiter ialah isi padu cecair di dalam bekas C. Macam mana nak tulis 2000 mililiter? Okey, macam yang cikgu tunjuk di sini. Okey, mudah je kan? Cikgu rasa tak ada masalah untuk kita sukat isi padu cecair. Jadi, selepas ni cikgu akan bagi latihan. Jika ada sebarang soalan, boleh tanya terus pada cikgu. Okey, kita jumpa lepas ni. Bye.